Okey, Fatihah. Lah, okey, nasib baiklah. Boleh tadi lupa nak rekod. Asyik lupa je kan. Okey, so betul. Jawapan Fatihah betul cuma line dia kat sini ada apa putus. Patutnya kena sambungkan. Okey. Jap. Okey, next. Okey. Tukarkan perwakilan graf garis kepada perwakilan lain yang sesuai. Kamu nak tukarkan kepada bentuk apa yang kamu rasa kamu nak lah. Bentuk apa kamu nak? Respon. Yang ni dia bagi ni nama dia graf garis kan? Ni data graf garis. Kalau tak nak graf garis, kita boleh tunjukkan data ni guna apa? Siapa ada idea? Ya, betul. Kita boleh guna carta palang. Okay? Kita boleh guna carta palang. Ya, carta palang boleh. Okay, so kita buatlah carta palang. Dia lari Lari pula Fatihah punya ni. Sekejap Cik nak buat. Okay, tak apalah. Cikgu buat. Okay. Sekejap. Okay. Sekejap mana ni? Okay, so nak buat carta palang. Carta palang mesti ada apa? Paksi. Ni kan, mesti ada paksi menegak dengan paksi melintang. So paksi menegak tu kamu nak wakilkan, nak buat tajuk apa ni? Paksi menegak ni. Respon. Nak buat tajuk apa? Ya, paksa X dengan paksi Y. Betul. Okay. Ya, paksi menegak ni nak buat tarikh Sesuai ke kalau kita buat paksi menegak ni buat tarikh? Kalau kamu nak buat yang ni tarikh, maksudnya kamu nak buat yang ni bilangan buku Maksudnya nanti carta palang tu dia akan jadi macam ni tu lah. Dia akan jadi melintang tu lah. Dia akan sengit. Nanti okay. So tak sesuai. Sebenarnya boleh je kalau nak buat sengit, tak ada masalah. Tengok space lah, tengok ruang. Kalau misalnya space tu yang melintang ni boleh banyak space, kamu buatlah cara melintang apa ni. Tapi kalau yang menegak lagi banyak space, buat menegak. Itu tak ada masalah yang ni. Okay, tapi cikgu nak buat menegak lah ya. Okay, cikgu buat menegak. Sekejap. So yang ni kita buatlah bilangan buku. Lepas tu yang ini tarikh. Tarikh apa ni? Tarikh Oktober. So bilangan buku, kita ada bilangan buku apa tadi? 15, 5, 10, 20. Ini berapa? Ini 5 So kita buatlah skala dia. 5, 10, 15, 20. Maksimum 20. Okey. Lepas tu tarikh. Tarikh kita ada apa? 11 Oktober, 12 Oktober, 13 Oktober, 14 Oktober, 15 Oktober. Okay, so kita tengok untuk 11 Oktober. Buku dia 15 buku kan. So kita buatlah 15 buku. Buatlah carta palang 15 buku. Okay. Lepas tu yang 12 Oktober 5 buku. Buatlah 5 buku. Carta palang nak dekat-dekat ke jauh-jauh? Respon. Carta palang. Nak dekat-dekat ke nak jauh-jauh? Kalau kita nak asingkan 11 Oktober, 12 Oktober. Ya, jauh-jauh Kita kena buat jauh-jauh. Okey, lepas tu 13 Oktober. Okey, sekejap 13 Oktober mana ke?
Okay, 13 Oktober 10 buku. Okay, 10 buku. 14 Oktober 20 buku. 15 Oktober 5 buku. Okay, macam ni ha. Okay. Ha. Ni cikgu buat tak cantik ni. Tapi kalau kamu buat dalam exam. Sekejap Allah. Mana ni? Baik. Lari. Okay, kalau nak exam kena guna pembaris dia. Kamu nak buat carta palang ni. Kalau buat segini-gini kena markah. Dia kena cantik. Okay. Kena, apa tu dia punya palang dia semua sama saiz. Kalau tak sama saiz, tak ada markah. Dia mesti sama saiz. Okay, palang. Sekejap. Okay. Apa tu ni? Okay, hang pula dah. Okay, sekejap. Apa hang? Okay, masalah kau ni. Okay, sekejap. So, tak? Yo. Dia hang semua benda dia hang. Macam sekejap. Kamu ni hang tak? Aduh weh. Ini SP kamu problem tak? Ada nampak macam tu? Respon. Suara serak. Oh, ya ke? Okey, kejap Oh, dah okey dah? Okey dah. Okey, kejap Cikgu scroll balik. Kena. Okey. Mana aku tadi? Okey ni. Okey. So, cikgu ulang baliklah carta palang. Carta palang, dia punya palang dia mesti sama saiz. Okey, baru ada markah. Lepas tu mesti guna pembaris, tak boleh sengit-sengit. Barulah ada markah. Okey. Okey, next kita pergi nombor 3. Ni apa benda ni? Ni harga aiskrim yang dijual oleh Melati. Lepas tu yang ni graf apa? Harga aiskrim ni Rajah A, ni Rajah B. Okey, soalan tanya apa ni? Dia kata graf garis Rajah A dengan Rajah B masing-masing memaparkan data yang sama bagi harga aiskrim yang dijual oleh Melati dari tahun 2015 hingga 2019. Okey, graf garis manakah yang menunjukkan kenaikan harga yang lebih tinggi dalam tempoh 5 tahun itu? Graf garis manakah yang menunjukkan kenaikan harga dia lebih tinggi? Okey, kalau kamu tengok antara dua graf ni, Rajah A dengan Rajah B ni, mana nampak kenaikan harga dia tu macam naik betul lah harga dia daripada 2015 sampai 2019. Daripada 2015 sampai 2019. Antara dua ni graf mana yang nampak harga aiskrim tu dia macam meningkat sangat? Respon. Ya, betul, Rajah A. Okey. Sebenarnya Rajah A dengan Rajah B ni data dia sama, okey. 2015 ni kan. 2015 ni data dia sama. Bezanya apa? Siapa dapat kenal pasti apa beza dia? Apa beza antara Rajah A dengan Rajah B? Padahal data untuk Rajah A dengan Rajah B ni sama data dia. Tapi kenapa yang Rajah A ni nampak lebih ke atas? Dia lebih menonjol macam tu. Tapi kalau Rajah B dia macam tak berapa nak menonjol sangat kenaikan dia. Padahal data kenaikan dia sama je.
Apa beza dia? Ya betul, nombor pada paksi Y. Okey, nombor pada paksi Y. Yang ni nombor dia buat skala dia satu kotak tu satu unit kan. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi ni kalau yang ni satu kotak ni dia buat 2 unit. So skala dia macam lebih apa? Lebih kecil lah. Macam ni kat satu kat sini. Kalau sini satu kat mana? Dekat sini satu je. Kan tu yang nampak macam lebih rendah tu dia punya kenaikan dia. Faham tak? Faham ke? Faham. Okey. Sebenarnya data dia sama je Raja A dengan Raja B. Bezanya Raja A dia pakai skala lain. Dia buat satu kotak tu satu unit. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ni satu kotak 2 unit. 2, 4, 6, 8, 10. So nampak macam lagi sempit lah tu yang kenaikan dia macam nampak rendah. Tapi sebenarnya okey, so ni soalan dia graf manakah menunjukkan sekejap mana tadi? Mana partisipan? Okey ni. So jawapannya adalah graf A. Okey, graf A menunjukkan kenaikan harga yang lebih tinggi dalam tempoh 5 tahun. Okey. Sebab nampak sangat dia punya mencanak naik kan. Walaupun data dia sama, A dengan B ni sama. Okey, next. Graf garis yang manakah digunakan oleh Melati untuk menunjukkan kenaikan harga aiskrim yang tidak ketara? Okey. Tengok kenaikan harga mana yang nampak macam tak berapa nak kena ketara. Raja A ke Raja B? Walaupun tadi cikgu dah katakan data A dengan data B ni sama kan. Kalau Raja A nampak jelas kan data dia naik. Jelas sangat kan. Jelas sangat dia punya ni. Tapi data B jelas tak? Tak berapa jelas kan. Tak berapa ketara. Kalau macam Raja A ni nampaklah ketara dia naik je. Betul-betul naik kan. Tapi B tak berapa nak nampak. Tak berapa ketara. Okay, tak berapa jelas. So jawapannya B. Siapa yang respon tu? Sekejap. Susah nak kira kalau Raja B. Betul Fatihah, susah nak kira. Sebab terlampau apa? Data dia terlampau sempit. Tengok ni, ni satu, ni dua. Dua nampak lah ni. Ni apa benda ni? Tiba-tiba dekat sini Sempit kan? Okey. So jawapannya Raja B. Graf B. Okey, graf B. Tidak ketara data dia. Adakah perwakilan data ini, data secara ini beretika? Dia tanya ada etika ke tak? Kamu rasa graf yang dia buat tu ada etika ke? Graf B. Beretika ke? Tengok graf B. Cara dia buat graf B ni. Nampak tak macam, nampak beretika ke tak Maksud dia beretika ni maksudnya macam, nampak dia buat macam cincai-cincai ke nampak dia buat macam elok je ke nampak macam dia buat cincai-cincai? Elok. Raja B elok Mana elok? Mana nampak lebih beretika? Raja A ke Raja B? Raja A lebih nampak lebih beretika kan? Lebih beretika. Dia buat skala dia besar-besar kan? Dekat ni, dekat paksi menegak ni supaya orang senang nak tengok kan? Supaya kita dapat tengok dengan senang. Tapi tengok Raja B. Sangatlah tak beretika. Sebab apa? Dia bagi skala dia macam ni Sempit-sempit macam ni. Nak baca pun susah. Okay, so faham tak? Apa maksud beretika ni? Raja B beretika? Tak, Raja B langsung tak beretika. Dah faham? Okay. So Raja B ni langsung tak beretika ni. Cikgu buat tak beretika. Okay. Tak beretika. Sebab dia punya skala paksi menegak je ni Sempit-sempit. Nak baca pun susah. So sangatlah tak beretika kan. Sempit-sempit je ni. Okay. Tapi kalau Raja A dia lebih beretika.
Sebabnya pasti menegak dia tengok cantik dia data dia buat kan. Nak baca pun senang. Itulah masuk beretika. Maksudnya apa? Kalau raja tu susah nak baca? Ya betul. Kalau raja tu susah nak baca, maksudnya tak beretika. Ya betul. Okey. Itulah maksudnya. So jawapannya Graph B tidak beretika. Okey. Tidak beretika. Dia macam tak ada adab lah kan. Dia buat skala sempit-sempit kan. Nak baca pun susah. Okey, sebab apa? Sebab dia pakai apa ni? Dia pakai skala dia besar-besar kan. Sebab apa sekejap skala yang digunakan lebih besar. Sebab skala yang digunakan lebih besar. Okey. Kalau macam ni, okey tengok balik. Tengok skala dia guna lebih besar. Dia buat 2, 4 kan, 6. Ni semua sifir 2 kan. Tapi ni elok dia buat skala kecil. 1, 2, 3 kan. Ni pun sifir berapa ni? Sifir 1. Senang lah nak baca yang ni tolak. Yang ni susah nak baca. Ya. 1 nisbah 1. Ya 1 nisbah 1. Okey. Apa yang 1 nisbah 1 tu? Okey. So faham ke ni? Apa masuk skala yang lebih besar ni? Dah faham. Skala yang lebih besar kan. Dia guna sifir 2 kan. Ni dia guna sifir 2. So skala dia lebih besar lah. Yang ni dia guna sifir 1. Skala dia kecil. Okay dah. So kita move on to another question. Okay. Nombor 4. Nombor 4 ni dia nak kamu cari dekat internet ni. Kandungan air dalam bahagian-bahagian badan manusia. Darah, otak, tulang. Kamu tahu ke kandungan air dalam otak ni? Ada tak? Ada tak yang bawa homework benda ni? Ada ke? Tak ada. Okeylah cikgu bagi tahu lah Kandungan air dalam otak. Okey, kalau kamu buka internet, okey, kandungan air dalam otak manusia ada 75% air. Banyak tak? Dapat dia lain. Tak apalah. Tapi itulah 72 pula. Betul lah 72, 75. Jangan skema kata 75. Okey. Ni dia pakai website apa pun tak tahulah ni. Lepas tu dia kata, itu kalau otak. Kalau darah pula. Okey, darah pula kandungan air dia 92% air. Banyak juga darah. Tu darah. Lepas tu kalau darah dah, otak dah. Okey, lepas tu apa? Tulang pula. Kandungan air dalam tulang. Dalam tulang pun ada air. 22. Sikit je. 22% air. Sikit je. Lepas tu otot. Otot ada banyak. Okey, kandungan air dalam otot 75%. Banyak itulah kandungan air. Okey, so sekarang ni soalan kata selain daripada bentuk jadual, dia kata apa ni? Andaikan anda seorang doktor. Selain daripada bentuk jadual, apakah perwakilan yang akan anda gunakan untuk mewakilkan data ini? Kamu nak buat data-data ni kan? Kamu nak guna apa ni? Kamu nak masukkan data ni dalam bentuk apa? Apa yang sesuai? Adakah carta apa nak? Nak carta pai ke? Alah, carta pai leceh lah. Carta pai sesuai Macam leceh je carta pai. Sebab carta pai tu dah lah main sudut. Kita pun tak tahu berapa jumlah air dalam satu badan manusia tu buat apa sebenarnya. Cikgu pun tak sure. Okay, tak sesuai lah carta pai. Lain-lain. Jawapan lain. Kita guna apa? Kita boleh guna yang tadi tu. Carta apa?
Ni ni kan ni kan ni peratus air ni. Ni peratus ni. Lepas tu ni apa? Anggota badan ni kan. Otak, darah, tulang, otot. Carta apa? Kita buat carta palang lah kan. Senang buat carta palang. Tak ada main sudut-sudut kan. So tak adalah pening sangat. Okay. So macam tadi nak buat carta palang. Tadi kan cikgu buat menegak. Sebenarnya kamu nak buat melintang pun boleh juga kan. Boleh je nak buat melintang. So melintang ni kita buatlah yang ni. Kandungan air. Kan dalam bentuk peratus. So nanti kamu buatlah start pada sini apa? 10. Kan 20 ni sampai berapa ni? Kita ada paling tinggi 92% kamu buatlah sampai 100. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Lepas tu yang atas ni kita buat apa? Bahagian badan manusia. Okay. Bahagian badan manusia. Ni kita buatlah apa? Kita buatlah untuk apa ni? Otak. Lepas tu ni kita buat untuk darah. Ni apa? Tulang. Yang ni otot. Sebab kita ada banyak space. Kita banyak space apa melintang. So kita buatlah yang carta palang yang melintang sebab banyak space kan. So otak berapa peratus? 75 75%. So kita buat otak 75. Mana 75? 75 kat tengah-tengah ni kan. So kita buat tengah-tengah macam ni. Pakai pembaris. Okay. Ni otak. 75 tengah-tengah. Macam tu lah. Okay. Sekejap ni kenapa ni? Tak stable pada ni. Okay. Darah. Darah berapa? 92%. Mana 92? Ni 90. So kamu agak-agak lah 92 kat sini kot agak-agak je. Okay. Sepatutnya kalau pakai kertas graf dia lagi tepat lah 92 dia. Ni sebab kita lakarkan sahaja. So kita agak-agak je. Okay ni darah. Lepas tu apa? Tulang. Tulang berapa? 22%. 22% tulang. 22 pun kita agak-agak juga. Tulang. Kat sini 22. Ni tulang. Okay tulang. Last kali apa? Otak. Otak 75. Oh sama dengan apa sama. Oh otak dah. Otot. Otot apa? 75. 75 otaknya sama dengan otak juga 75. So kat sini Okay. Macam tu. Faham ke? Ni kalau jawab dalam exam ni lukisan apa graf buruk macam ni tak ada markah markah dia kosong. So cikgu kata apa tadi? Kalau nak buat carta palang make sure guna apa? Respon guna apa? Ya, guna pembaris lagi. Setiap palang ni kena apa? Sama apa? Boleh ke saiz lain-lain? Sekejap palang kurus, sekejap palang gemuk. Boleh ke? Tak boleh. Palang semua kena sama saiz. Ya, sama besar. Barulah dapat 2 markah. Okay, 1 markah tengok cantik guna pembaris. 1 lagi markah tengok palang dia sama saiz. Okay, selalunya soalan pengenalan data ni senang nak dapat markah Kalau dalam soalan PT3, wajiblah ada soalan ni. Pengenalan data ni. Satu soalan untuk pengenalan data je 10 markah. Selalunya budak senang dapat 10 markah. Sebab tajuknya senang. Senang tak? Senang ke? Share respon. Senang tak tajuk ni? Senang. Okay. Next. Habis dah buku tu. Okay, jom kita buat ni nombor 8 ni. Ni soalan ni tak ada dalam buku kamu ni. Ni cikgu ambil buku lain. Okay. Ni sebab kita nak sampai ke 4 Cikgu bagilah soalan tambahan. Okay, graf garis di bawah menunjukkan bil telefon bimbit Encik Chong daripada bulan Januari hingga bulan Jun. Januari hingga Jun. Ni bil telefon ni. Okay. Dia tanya bulan yang manakah mempunyai bil yang paling tinggi? Respon bulan mana? Nampak ke? Kita ada Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun. Ini bil telefon. Mana lebih tinggi? Bil telefon paling tinggi kat mana?
Okey, betul. Pada bulan Mei. Ya, betul. Bulan Mei. Okey. Next. Bulan yang manakah mempunyai bil paling rendah? Mana paling rendah? Respon. Ya, betul. Bulan Jun. Jun paling rendah kan? Paling rendah Jun. Okey, next. Jumlah bil yang perlu dibayar oleh Encik Chong dalam 6 bulan itu. Ni semua ada 6 bulan ni. Okey, 6 bulan. Okey, tengok bulan Januari ada berapa? Nampak ke? Ni 150. Februari RM100. Mac RM200. April pun RM200. Mei RM300. Jun RM50. So berapa jumlah? Respon. Kira. Berapa? Ada yang jawab. Okey, jangan cikgu cek jawapan balik. Mana ke? Siapa yang jawab RM950 tu? Maira, cuba kira betul-betul Maira. So jawapannya RM1,000. Jawapannya RM1,000, okey. RM1,000. Okey. Pada pendapat anda, bagaimanakah Encik Chong dapat menjimatkan bil telefon daripada bulan Mei ke bulan Jun? Kamu tengok ni bulan Mei ni kan, tinggi sangat kan, RM300 paling tinggi dia punya bil. Apa pendapat kamu, kamu rasa Mr. Chong ni patut buat apa nak kurangkan dia punya bil telefon dia tu? Dia patut buat apa supaya bil dia tak tinggi? Apakah pendapat anda? Dia tanya pendapat. Pada pendapat anda, bagaimanakah Encik Chong dapat menjimatkan bil telefon dia daripada bulan Mei ni? Kan tinggi kan bulan Mei. Kurangkan guna telefon. Okey. Macam mana nak kurangkan guna telefon? Dia still nak kena berkomunikasi juga. Bil telefon ni kalau yang ada calling-calling tu kan, yang ada call kan, 1 jam gayut. Memanglah bil dia lama kan. So daripada bergayut, kita call, kita guna apa? Sekarang ni guna apa? Kita guna apa benda ni yang kamu duk ni, guna WhatsApp. Kan? Kalau tak nak guna WhatsApp, boleh guna apa lagi? Telegram. Betul tak? So tak adalah bil dia melambung. Kan? Sebab pakai data apa ni? Yang internet punya. Betul tak? Setakat nak sembang-sembang tu kan, guna WhatsApp je lah Okay. Ya, call bila perlu je. Okay, next. Ramalkan bil telefon Encik Chong bagi bulan Julai. Berikan justifikasi kepada jawapan anda. Okay, kalau bulan Jun ni dah RM50, agak-agak bulan Julai? Bulan Julai kamu rasa bil telefon dia naik balik ke ataupun dia akan okey lah. Maintain lah 50. Kamu rasa macam mana? Respon. Dah less than 1 minit lah. Tengok cikgu pakai Zoom ni pun cikgu pakai free, okey. Tak bayar pun. Tapi tu lah 45 minit je dia bagi. Kau bila perlu tak naik tinggi sangat.